Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pendidikan seni visual PSV untuk minggu ini adalah kita sambung yang daripada minggu lepas ya. Okey, reka bentuk industri konsep perabot adalah klasik. Sebelum ni kamu dah belajar konsep perabot, dan hari ni kita nak cerita sikit apa itu konsep klasik. Apa itu konsep klasik? Okey, saya terangkan dulu. Tapi sebelum tu, kalau kamu nak rujuk buku teks, kamu boleh rujuk buku teks pendidikan seni visual muka surat 82. Okey, kita tengok apa maksud dia. Konsep klasik ni, konsep ini merujuk kepada gaya reka bentuk yang terhad usia penghasilannya. Ada yang kata mungkin berumur 100 tahun, ataupun ada yang kata 50 tahun, 60 tahun ke atas. Itu dikatakan sebagai klasik. Okey, kita sambung lagi. Reka bentuknya agak ringkas dan menggunakan warna yang gelap sebagai identiti. Ini ciri-ciri yang kedua. Okey, ciri yang kedua dan tiga. Yang tadi usia penghasilannya, kemudian desainnya ataupun reka bentuknya agak ringkas. Apa maksud agak ringkas? Kalau kamu tengok di sini ya, dia punya perabot ni, ini daripada satu negara berdesain dia. Okey, apa yang dimaksudkan agak ringkas? Cuba tengok bentuk dia ni. Dia lengkung tapi adalah ringkas je. Okey, nampak tak? Jadi itu dimaksudkan agak ringkas. Okey. Lepas tu dan menggunakan warna yang gelap sebagai identiti. Warna gelap. Kalau kamu tengok di sini ya, saya tunjuk balik. Ini yang bentuk kayu ni. Itu adalah warna gelap. Okey. Lepas tu apa ciri dia lagi? Dia kata konsep ini dipengaruhi oleh gaya negara penghasilan perabot tersebut. Ini adalah ciri yang keempat. Itu konsepnya adalah gaya penghasilan negara tersebut. Maksudnya kalau perabot Malaysia, dia ada gaya dia tersendiri. Dia klasik dan ada gaya Malaysia. Kalau British, dia ada gaya British. Jadi kalau kamu tengok dia punya perabot ni, saya jangkakan ini adalah daripada British. Okey, ini bukan daripada Malaysia. Ini design ni adalah daripada British. Okey. Jadi dia menggambarkan negara dibuat di mana. Perabot tu dibuat di mana dan dia ada ciri-ciri dia. Okey, ini saya nak tunjuk dekat kamu dua jenis perabot ni adalah klasik tapi dari negara yang berbeza. Okey, kamu boleh agak ya. Ini perabot ni daripada negara mana dan kerusi rotan ni daripada mana. Okey, kalau kerusi rotan ni adalah daripada Malaysia. Okey. Ini kerusi rotan daripada Malaysia. Kalau perabot yang klasik yang kamu tengok ni, ada kerusi untuk mungkin kerusi pejabat ni. Okey. Dia daripada British. Okey. Kedua-dua gambar ni, kedua-dua perabot klasik ni, dia menggambarkan identiti negara tu. Okey, kita tengok apa yang menggambarkan identiti dekat Malaysia ni. Okey, rotan ni memang ada di Malaysia. Dekat UK, saya rasa memang tak ada rotan. Okey, kalau di Malaysia, dia ada rotan. Jadi materialnya adalah dia kerusi klasik ni, dia diperbuat daripada rotan. Jadi rotan adalah hasil utama yang digunakan untuk buat perabot. Okey, kita tengok pula perabot ini, klasik ini, mengapa dia ada ciri-ciri British, bukan ciri-ciri Malaysia. Okey, kalau kamu nak tengok di negara Eropah pada tahun lebih kurang 1800 yang lalu, dia ada dikatakan sebagai revolusi perindustrian. Okey, revolusi perindustrian.
Saya tulis kat sini. Dia mengalami revolusi dia ada revolusi perindustrian. Apa maksud revolusi perindustrian? Pada ketika 1800 lebih ni, banyak mesin-mesin ditemui, banyak mesin-mesin dicipta. Jadi banyak barang yang dicipta, antaranya adalah kita tengok ini fabrik ni. Ini fabrik kan. Okey. Fabrik ni dia kita sebut sebagai PU. Jadi pada ketika itu tahun 1800, PU ni sudah dicipta di British. Jadi dia gunakan material untuk cover cushion tu daripada PU. Dia sejenis plastik lah. Okey. Kemudian ciri-ciri yang lain yang menggambarkan British pada ketika itu, ini dia ada roda ni. Dia macam roda ataupun kaki di sini. Okey. Kalau di tanah Melayu pada ketika itu dia tak ada lagi daripada roda ataupun kaki daripada besi, tapi di British dia sudah ada roda. Saya ikut ini roda roda besi. Okey. Jadi bermaksud revolusi perindustrian pada ketika itu dah boleh buat roda besi. Sebab tu dia digunakan pada kerusi yang mungkin berumur hampir 100 tahun ini. Okey. Jadi ciri-ciri yang lain, British pada ketika itu dia sudah ada ini kayu ni. Kayu ni mungkin daripada oak, okey, mungkin daripada pine ataupun daripada mahogany. Okey. Jadi kayu-kayu ni lah yang digunakan untuk buat perabot. Jadi kamu dah nampak salah satu contoh perabot klasik yang bercirikan Malaysia yang menggunakan rotan, dan juga perabot klasik yang bercirikan British, dia ada bahan-bahan yang diperbuat daripada kayu dan juga roda besi. Okey. Okey, kamu tengok di sini ada perbandingan yang kedua. Kalau kamu tengok tingkap dan juga rumah ni, kita dah boleh agak ini adalah yang digunakan di rumah Melayu di Malaysia. Okey, rumah kampung Melayu digunakan di Malaysia. Dan ini adalah tingkap yang digunakan di British. Okey, di British ataupun di Eropah. Okey. Jadi kalau kamu tengok, dia ada perbezaan dia. Ini adalah design yang klasik. Ini di Malaysia juga adalah klasik. Kedua-dua ni ada klasik, tetapi pintu kayu ni adalah bercirikan Malaysia. Kemudian tingkap ini bercirikan British. Okey, apa perbezaan dia? Kalau kamu tengok di sini saya besarkan sikit supaya jelas. Okey, kalau kamu tengok di sini, tingkap ni sebenarnya dia boleh, untuk buka dia kena tolak ke atas. Okey, saya ubah sikit. Okey, dia kena tolak ke atas, barulah dia boleh berfungsi. Tapi kalau tingkap dekat Malaysia, ciri-ciri Malaysia, kita buka daripada luar. Okey, kita nampak sini dia boleh buka keluar. Tapi kalau tingkap di British, dia tolak ke atas. Itu perbezaan dia. Okey, ciri-ciri dia. Ini klasik, ini pun klasik. Tapi ciri-ciri Malaysia, dia boleh buka daripada dia buka keluar. Tapi yang ini adalah tolak ke atas. Okey. Sebab tu British punya rumah dia ada kamu tengok di sini dia ada pasu bunga. Okey, dia ada pasu bunga. Kalau rumah di kampung Melayu, ciri-ciri Melayu, dia tak ada pokok bunga yang dekat tingkap ni. Okey, sebab tingkap ni dibuka ke arah luar. Kalau kita letak pokok bunga dekat luar ni, nanti bunga tu terjatuh lah kan, sebab dia kena kepada tingkap ni. Tapi tingkap di British, dia boleh ada pokok bunga yang dekat tingkap tu. Jadi maksudnya ini adalah ciri-ciri klasik di British. Okey,
Satu lagi ciri-ciri Malaysia ni, kalau kamu tengok di sini, saya besarkan sikit. Okey. Yang ini, okey, yang saya bulatkan ni, saya tukar warna lain sikit. Okey. Ni. Okey. Ini kita sebut sebagai ada juga kita sebut sebagai kekisi. Okey, apa tujuan kekisi ni? Tujuan dia, kalau pintu ni tertutup rapat, kemudian ada tetamu yang datang, jadi tuan rumah dia nak tengok siapa yang datang ni kan. Jadi dia tak perlu buka pintu. Dia cuma tolak kekisi ni, dia tolak ke bawah, kemudian tuan rumah boleh tengok siapa yang datang, yang dekat luar tu. Jadi ini fungsi kekisi dia. Okey. Jadi ini adalah ciri-ciri rumah di Malaysia. Tetapi fungsi kekisi ni tidak ada dekat British ni. Okey. Ini adalah budaya dia sendirilah. Dan satu lagi kita tengok di negara kita kan banyak negara tropika, banyak kayu balak, kayu sebagai sumber utama. Jadi semua rumah daripada kayu, sampai ke tingkap pun guna kayu. Tetapi di British dia menggunakan besi sebagai tingkap. Okey. Jadi ini adalah perbezaan klasik cara British, klasik bercirikan British, dan juga rumah bercirikan Malaysia. Okey, perbezaan yang ketiga, kalau kita tengok, ini pintu. Saya tak perlu cakap pun, kamu dah tahu dah. Ini pintu ni adalah ciri-ciri rumah kayu daripada Malaysia. Okey, daripada Malaysia. Ini pintu adalah daripada klasik, daripada British. Okey. Saya nak tengok apa perbezaan dia lah. Kita nak rujuk di perbezaan dia. Perbezaannya adalah dia punya pengunci dia tu. Ini pengunci. Kalau di British, dia sebab tadi saya sebut mereka sudah ada revolusi perindustrian dan mula mencipta mesin ataupun perabot yang daripada besi ataupun daripada gangsa ataupun daripada apa-apa bahan metal yang lain. Jadi mereka gunakan pintu besi yang macam dekat rumah kita guna sekarang ni. Ini adalah pengunci. Okey, pengunci daripada besi. Okey. Tetapi dekat Malaysia dia ada ciri-ciri dia, di mana pengunci dia bukan guna besi tetapi dia guna selak ni. Ini kita sebut selak. Okey. Kalau rumah kampung, siapa yang ada datuk nenek balik kampung, kamu akan nampak ni. Jadi bila dia letak selak di sini, bermaksud tak perlu guna kunci lagi dah. Dia memang sangat kuat. Jadi kalau orang nak datang pecahkan pintu, saya ingat 3-4 orang tu belum tentu lagi dia punya pintu ni boleh pecah. Okey. Jadi ini adalah ciri-ciri yang digunakan pada pintu bercirikan Malaysia, kemudian pintu yang bercirikan British. Okey. Jadi setakat ni kamu dah nampak kan dia punya apa yang dimaksudkan dengan perabot klasik, konsep klasik. Jadi saya dah buat, saya ulang balik dah buat perbandingan perabot kerusi daripada Malaysia dan juga British, kemudian tingkap daripada bercirikan Malaysia dengan tingkap bercirikan British, kemudian contoh yang ketiga, pintu yang bercirikan Malaysia dan juga pintu yang bercirikan British. Okey. Jadi setakat ni saya berharap kamu dah nampak, dah faham apa maksud perabot yang berkonsepkan klasik. Okey. Jadi saya harap nota yang kamu salin sebelum ni jelaslah apa yang dimaksudkan dengan konsep klasik. Okey. Itu saja. Selamat maju jaya. Assalamualaikum.